Pergerakan penumpang domestik di lapangan terbang Kendalian Malaysia Airports meningkat 74% bulan lalu. Ia didorong kejayaan gelembung pelancongan Langkawi selain perkembangan positif di bawah Pelan Pemulihan Negara. Ini menjadikan keseluruhan pergerakan penumpang negara naik 55% kepada 458,000 penumpang bulan lalu. Pergerakan pesawat domestik pula meningkat 20% dengan lebih 10,000 penerbangan direkodkan. Gelembung pelancongan Langkawi pada awal pelaksanaan di antara 16 hingga 29 September menyaksikan sekitar 37,000 pergerakan penumpang. Syarikat penerbangan tempatan turut menerima kesan positif di mana AirAsia merekodkan pergerakan pesawat tertinggi dengan 176 penerbangan. Ia juga menyumbang majoriti faktor muatan pada 64%. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber rujukan penting dalam kalangan umat Islam selepas Al-Quran. Kesilapan dalam memahami nas ataupun teks hadis akan mengundang kekeliruan dalam kefahaman syariat Islam. Kekeliruan masyarakat dalam memahami hadis juga kadang-kala boleh menimbulkan polemik. Sempena sambutan Maulidur Rasul, wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki menyediakan laporan ini. Menurut Ketua Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, ulama banyak mencurahkan usaha dalam menggariskan kaedah dan prinsip untuk memahami hadis hingga muncul pelbagai metodologi. Dakwaan sesetengah pihak bahawa ilmu hadis terbabit terbina di atas sangkaan semata-mata boleh membawa implikasi negatif kerana sebahagian besar ibadah umat dijelaskan menerusi sunnah baginda Nabi. Jelasnya ilmu berkenaan melalui pelbagai disiplin periwayatan sebelum ia boleh disahihkan. Ibadat-ibadat orang Islam kan termasuklah haji. Bila Nabi SAW sebut khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku tata cara beribadat kamu. So hadis-hadis ini, hadis-hadis yang menyatakan tata cara ibadat orang Islam ni, kita tak boleh kata ia hanya sekadar sangkaan. Kerana ia telah melalui proses yang sangat ketat sehingga orang Islam beribadat kepada Allah dengan kepercayaan mereka bahawasanya dengan bukti yang jelas menunjukkan memang Nabi tunjukkan tata caranya begitu. Bagaimanapun, masyarakat juga perlu berhati-hati dalam menerima sesuatu hadis kerana dibimbangi ia merupakan hadis palsu yang disebarkan tanpa mempunyai asas yang kukuh. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Idris Ahmad berkata, pihaknya akan memperkasakan sebuah unit di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk menilai kesahihan hadis. Saya telah meminta satu di bawah JAKIM dalam mesyuarat baru ni dalam POS sama Pak Kabinet, Pak Agensi sama saya minggu lepas. Saya minta supaya ada satu bentuk lajnah untuk menjadi pentasihih di pihak JAKIM. Walaupun sudah ada, kita menambah baikkan lagi. Supaya jadikan sebagai satu orang kata apa, TOR lah untuk kita merujuk benda ni. Tambahnya, usaha terbabit bagi menghentikan polemik berkaitan status kesahihan hadis dalam kalangan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengadakan di dalam urusan agama kami, maka apa yang diadakan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil ini jelas menunjukkan bahawa tiada amalan baru selepas kewafatan baginda. Justru setiap dari kita harus berhati-hati melakukan setiap amalan yang kadang-kala bersifat turun-temurun. Malangnya ia sering dikaitkan dengan ajaran agama padahal ia tidak bersandarkan mana-mana hadis sahih. Laporan Hamdi Fahmi Mak Zaki, TV3. Systemic Lupus Erythematosus atau SLE adalah antara penyakit yang cukup menggerunkan terutama bagi wanita kerana golongan itu 10 kali ganda lebih berisiko menghidapinya berbanding lelaki. Di Pontian Johor, 4 beradik pasrah menerima ketentuan ilahi selepas disahkan menghidap penyakit berkenaan yang masih belum mempunyai penawar sehingga kini. Menurut Mazliha Kasim, anak sulungnya yang berusia 33 tahun, antara paling terkesan selepas penyakit berkenaan sudah merebak dan menjangkiti organ seperti buah pinggang, saraf dan darah, selain turut memerlukan perhatian dan penjagaan 24 jam. Anak ketiga dan keempatnya, pasangan kembar, turut terkesan selepas mereka juga mempunyai masalah buah pinggang kronik, darah dan kulit. Ia tidak terhenti di situ. Keluarga Mazliha diduga lagi apabila anak bongsunya juga menghidap penyakit SLE.
Beliau dan suami juga berdepan kekangan kewangan bagi menampung kos rawatan anak mereka yang perlu hadir membuat pemeriksaan di hospital setiap minggu. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh salurkan menerusi akaun bank tertera. Peniaga kecil di wilayah jualan lemang Kijal di Kemaman Terengganu kembali menarik nafas lega selepas kawasan itu kembali sibuk dengan kehadiran pelanggan. Kawasan tarikan pelancongan di negeri itu antara destinasi persinggahan menarik bagi mendapatkan pelbagai cuadah tradisi. Tinjauan mendapati kawasan jualan lemang menjadi tumpuan ramai sejak dari awal pagi untuk membeli lemang sebagai buah tangan untuk dibawa pulang ke kampung. Peniaga bersyukur kerana pendapatan mereka kembali meningkat berbanding sebelum ini. Menurut peniaga, sepanjang minggu ini mereka mampu menjual purata sebanyak 200 batang lemang sehari. Keadaan akan menjadi lebih sibuk pada cuti umum dan hujung minggu. Lepas PKP ni dah boleh lah orang boleh minta tu kan tak daerah, tak negeri kan. Tak daerah. Okey lah sikit. Okey boleh tahan lah. Kalau dulu macam mana? Dulu kurang sikit sampai petang. Sekarang ni okey dah. Alhamdulillah lah, rezeki tu ada lah sikit lebih. Dulu macam mana? Dulu kurang lah, sakit. Dulu memang sakit lah. Dua hari ni macam mana jualan? Alhamdulillah. Banyak tak? Tapi kat buat biasa je. Tapi tengok pada kenderaan tu ramai lah. Wilayah jualan lemang Kijal terletak kira-kira 5 km dari bandar Cukai, antara persinggahan wajib bagi mendapatkan juadah yang dibawa pulang sebagai buah tangan. Sebutir bom lama ditemui oleh pekerja di Ladang Teres Selatan, Paluh Keluang, Johor ketika melakukan kerja pembersihan di kawasan berkenaan. Unit pemusnahan bom UPB telah menjalankan tindakan pemusnahan sekitar jam 11.15 pagi semalam. Bom yang ditemui adalah jenis aerial bom 60 LBS. Ia dimusnahkan oleh UPB, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor bersama Subunit UPB IPD Keluang. Pihak UPB Kontingen Johor telah menjalankan pembersihan keselamatan di sekitar lokasi bagi memastikan tiada objek lain selain daripada penemuan tersebut sebelum tindakan pemusnahan dilakukan. Teknik high order melalui kaedah elektrik digunakan untuk memusnahkannya. Polis Johor menyeru orang ramai sekiranya menjumpai objek mencurigai atau dipercayai bom segera membuat laporan di balai polis berhampiran. Sementara itu, kerajaan diseru supaya mengutamakan pemberian dos penggalak kepada jemaah umrah. Ketua Pegawai Eksekutif TH Travel and Services Sdn Berhad, Datuk Ahmad Ruzman Ahmad Razali berkata, perkara itu dilihat perlu disegerakan berikutan kerajaan telah membenarkan aktiviti umrah sejak 18 Oktober lalu. Mewakili para jemaah haji, jemaah umrah sekalian, mengharap sangat agar adalah pertimbangan pihak-pihak yang berwajib atas apa jua yang ruang yang ada membolehkan mereka mendapat booster dose daripada jenama Pfizer dan AstraZeneca. Kalau dapat tu je akan lebih ramai orang dapat pergi. Sekarang ni kami travel agent kebanyakan terima banyak pertanyaan, tetapi bila isu vaksinasi ramai yang rasa dia tak qualify. Tambahnya, meskipun kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan pemberian dos penggalak kepada individu yang berisiko tinggi termasuk yang ingin keluar negara, namun beliau mencadangkan KKM memperluaskan alternatif pemberian melalui klinik swasta dengan bayaran tertentu bagi mereka yang ingin mengerjakan umrah.